الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
Kalau kebetulan saya nak ucapkan selamat Hari Raya Korban pada tahun ini bagi keluarga-keluarga yang duduk di kawasan Sungai Buloh, terutama di Selangor khususnya, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Okey, kepada untuk adik keluarga saya di Malaysia, dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, dan jangan risau kami di sini. Alhamdulillah kita orang semua insya-Allah jaga diri dengan elok-elok. Kami berdua kat sini sihat alhamdulillah, dan di sana tolong doakanlah dan kami dapat melaksanakan ibadah kami dengan lebih sempurnalah. Okay. Kami dari Maktab 50 ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Saya Roslan bin Saad dari Tanjung Malim. Saya Rosman bin Sulun daripada Kota Baru, Kelantan. Mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Kami Jemaah Haji Malaysia mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh rakyat Malaysia. يا رسول الله يا حصول الله يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله سلام عليك يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق الثرى أثرى ظاهر الأنساب والشيم خير من أنفى الثرى أثرى ظاهر الأنساب والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا آملي يا ملذة الخائف الوجلي يا ابن عبد الله يا آملي يا ملذ الخائف الوجلي نظرت يا أكرم الرسل وبخوف حل لي عقدي نظرت يا أكرم الرسل وبخوف حل لي عقدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله سلام عليك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masya-Allah. Terima kasih kepada kumpulan Ar-Rayyan dan juga UNIC atas pembukaan yang subhanallah. Masya-Allah. Marhaban kita ada apa? Marhaban kali ini. Ya. Ke ada Syekh Ben. Baik. Bersama dengan tim kita Ustaz Megat. Ya, insya-Allah. Dan juga Ustaz Fakrul. Apa abang? Sihat alhamdulillah. Anda bersama dengan kami dalam rancangan Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian, edisi khas istimewa Aidil Adha pada malam ini yang dibawakan khas oleh penaja utama kita. Siapa dia? Olive House, we begin with nature. Okey, tenang, dia tenang. Dia pasal lagu raya tadi tu. Betul, itu yang dia jadi rancak macam nama pun raya tadi kita mulakan dengan takbir kan. Mudah-mudahan ada barokahnya. So kita dianjurkan bertakbir bermula pagi tadi subuh. Ya, tapi yang tu takbir selepas sembahyang. Ni dah start ni. Boleh. Ya, muqayyad. Yang ni daripada malam ni sampai esok sembahyang raya. Boleh. Anytime dalam TV boleh. Saat lagi belakang TV boleh. Semua boleh. Okey, nak beritahu dulu satu benda. Ya, apa dia? Anak ayam turun dua. Okey. Itu tak boleh lupa. Mati sekok, tinggal satu. Cantik. Hari Aidil Adha menjelang tiba. Cantik. Semoga Allah ampunkan dosa 2 tahun kita dari dulu. Amin ya rabbal alamin. Ada dosaku. Dosaku. Banyak ada lagi. Cantik. Itu kelebihan yang berpuasa Arafah ini ya. Arafah. Tahniah kepada semua yang betul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Taala terimanya. Okey, hari ini kita ada Ustaz Udon, kita nak cerita macam-macam. Perkembangan yang pertama sekali, Facebook kita masih berada Ustaz Megat. Disebabkan dia setiap hari orang tengok makin banyak jambang kan. Jadi sebab tu share makin banyak. 285 share dan juga kita ada 350 orang yang menyertai kuis. Alhamdulillah. Dan kita ada jumlah tontonan lebih kurang semalam banyak sikit. 35,000. Tapi itu nak abang kata itu malam. Kalau yang petangnya 2 kali ganda. 2 kali wukuf tu. Masya-Allah. Iya. Terima kasih kita ucapkan kepada anda yang support kami. Jadi boleh komen nanti. Saya akan bacakan komen-komen anda di Facebook. Sedangkan kalau dah ikutkan dari segi Facebook RTM ataupun Salam Baitullah kita punya ni, baru 89,000. Tontonan dah 75,000. Ya salam. Main mana? Weh, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua kerana terus setia. Okey, hari ini kita nak cerita apa? Pertama, tadi masa takbir saya semua orang dah nampak tetamu kita. Kita ada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Kemudian kita ada Ustazah Ispadia. Dia tak boleh join lagi, dia nak duduk tamu lah kita. Betul, Ustazah ada di sana. Dan bersama dengan kita juga adalah Dr. Faizal. Faizal Mustafa, Ketua Pegawai Operasi Lembaga Pengurusan Sekolah Zakat Kedah. Ya, so ada 3 tetamu utama, 3 hos bersama kita, 6 lagu qasidah dan 2 Rihlah Haramain akan bertemu anda pada malam ini. Insya-Allah kita akan kembali selepas ini dalam Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian. Jumpa selepas ini. Kami sahabat maktab mengucapkan Salam Aidil Adha. Assalamualaikum. Salam daripada Kota Mekah. Kami daripada maktab 48 dan 50 mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha. Terima kasih Tabung Haji Malaysia. Kami dari maktab 50 mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha. Sertai kuis Salam Baitullah 2022 setiap hari mulai 26 Jun hingga 10 Julai 2022 bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. Soalan kuis harian akan diberikan semasa siaran berlangsung. 2 orang peserta yang menghantar jawapan dengan betul dan terpantas akan menerima voucher bernilai RM300 tajaan Olive House setiap seorang.
Hantarkan jawapan anda di pautan yang akan diberikan di Facebook Salam Baitullah sebaik sahaja soalan disiarkan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon anda. Hanya pemilik akaun Facebook sebenar dan aktif yang telah mengikuti laman Facebook Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran akaun Facebook tidak dibenarkan. Kesemua hadiah tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai. Pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui dengan lebih lanjut terma dan syarat penyertaan. Kerajaan kita telah mengambil langkah yang berani dan tegas walaupun di luar daripada pemikiran biasa. Siapa yang membayangkan kita akan membuat vaccination kepada puluhan juta rakyat kita secara percuma sejak merdeka sampai sekarang? Belum ada lagi program vaccination sebesar yang kita lakukan untuk vaccination bagi COVID-19. Asalnya ingat, satu suntikan tak cukup, kena jadi dua. Bila dua, kata kena ada pula tiga, ada booster pula lagi. Mungkin ada yang keempat dan sebagainya. Tapi pokoknya COVID bukan menguasai kita. Kita mesti terus bergerak ke hadapan supaya kita tidak dikongkong oleh COVID semata-mata. Kita kena masuk ke pasar endemik. Kita kena mulakan segala kerja-kerja kita seperti biasa dalam norma baru dengan kaedah-kaedah yang baru. Sebagai negara upper middle income dengan jumlah komposisi generasi muda dan para pelajar yang besar dalam masyarakat, kerajaan akan turut memfokuskan kepada penyediaan generasi muda yang dapat mengharungi cabaran IR 4.0 dengan memperkasa kurikulum pendidikan sekolah dan universiti dengan memperkukuhkan sistem pendidikan yang holistik serta melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan kemahiran penilaian analitik berdasarkan data dan sains. Di samping itu, pengujudan dan peluang pekerjaan sememangnya menjadi agenda penting negara dalam memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia. Sertai kuis terkumpul Salam Baitullah 2022 setiap hari mulai 26 Jun hingga 10 Julai 2022 bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. Anda perlu mengumpul semua soalan bermula episod pertama hingga episod akhir Salam Baitullah 2022 dan hantarkan jawapan beserta 5 kata kunci melalui pautan yang disediakan di Facebook Salam Baitullah pada episod akhir. Lengkapkan slogan Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian menjadi tema pada tahun ini kerana tidak melebihi 20 patah perkataan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon anda. Hanya pemilik akaun Facebook sebenar dan aktif yang telah mengikuti laman Facebook Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran akaun Facebook tidak dibenarkan. Keputusan adalah muktamad. Sebarang bantahan dalam apa jua cara tidak akan dilayan. 3 pemenang kuis soalan terkumpul akan menerima hadiah tanjaan Olive House berupa hadiah utama, pakej umrah bernilai RM12,890. Hadiah kedua, pakej umrah bernilai RM8,190. Dan hadiah ketiga, pakej umrah bernilai RM7,690. Setiap pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui lebih lanjut terma dan syarat penyertaan.
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدراج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يلا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدراج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الكرم حرام الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يلا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدراج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن عولوا فالتائذ فينا أخذ وهاني نعرف البطحة وتعرفونا والصفا والبيت يلفونا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وذرياته. Sallallahu alaihi wasallam. Hai. Lain macam. Lain Lain macam. Baru kata Hari Raya. Hari Raya. Dan anda sedang bersama kami lagi dalam Salam Baitullah. Satu kerinduan, suatu kepastian. Edisi istimewa sempena dengan Hari Raya Aidiladha. Masya Allah. Jadi kawan-kawan, Ustaz Megat, apa pesanan Ustaz sempena Malam Raya? Ya, walaupun kita malam ni Salam Baitullah edisi khas raya 2 jam. Kita bukannya kosong-kosong. Tadi selawat atas Nabi tu masya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Pembukaan kepada doa kita. Ya, walaupun lagu Cindai kan. Ya, lagu Datuk Siti. Irama Melayu tak ada lari. Tapi kita kena buat dulu. Kak Long, Kak Datuk Siti. Malah kat itu. Ni lah risau juga. Malam ni Ustaz Dan, malam yang makbul doa. 5 malam yang Allah Taala memberi perhatian memakbulkan doa, antaranya malam Aidil-Adha al-Mubarak. Malam raya no. Ya, dan dalam hadis yang lain menyebutkan siapa hidupkan malam raya, Allah akan hidupkan hati dia ketika hati manusia semua mati. Masya Allah. Beruntung kita. Allah hidupkan hati kami. Di akhir zaman manusia lalai leka apa semua. Ya Allah, hati manusia menjadi keras, jadi mati. Hidupkanlah hati kami. Amin ya Rabbal Alamin. Zikir dan kasih kepadamu, kepada Nabi-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jom. Salah satu zikir yang ada adalah majlis ilmu. InsyaAllah. Di dalam surah Al-Bayan, kita nak jemput 3 tetamu sekali bersama dengan kita. Dia sebab apa 3 tetamu ni? Kena cerita juga. Sebab edisi special ni kita masa kita banyak nak. Ya, malam ni kita akan bersiaran 2 jam. 2 jam. Untuk sampai pukul 11 malam sekali lagi. Yang ni baru kata cucuk lagi. Cucuk. Okey, jom kita. Jadi jom kita menjemput tetamu kita. Yang pertama kita nak jemput Datuk Kazim. Ya. Yang kedua Ustazah Ispadiah. Ya. Yang ketiga Dr. Faizal. Jom. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallam. Assalamualaikum guru-guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi. Jemput duduk. Silakan. Sedap pula qasidah malam ni. Ya. Apa dia Datuk? Qasidah sedap malam ni. Alhamdulillah. Indahnya sungguh di hari raya. Itu dia. Tak boleh lagu tu. Tak boleh ya. Aduh. Saya kita minta belanja tu. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kuning emas masaknya padi. Itu dia. Mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi. Kehadiran guru-guru yang dimuliakan dalam kenangan. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, selamat datang ke pentas Salam Baitullah edisi khas Malang Raya. Ya, Raya Aidiladha. Terima kasih. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat? Sihat. Ustazah? Alhamdulillah, pen merah, pen biru. Jangan marah, we love you. Doktor sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Doktor straight daripada Kedah kah? Ya. Subhanallah. Ni semua geng-geng boleh jamak mana ni? Straight tu apa? Itu je bantu kat saya. Okey. Pada tuan-tuan, hari ini tajuk pembincangan kita lebih kepada kemenangan Hari Raya. Jadi sebagai mukadimah. Sebagai mukadimah, Datuk, sikit dan juga ahli panel yang lain. Boleh campur-campur, tak ada masalah. Bila sebut Hari Raya ni, kita tak sebut dulu Aidiladha, tak sebut dulu Aidilfitri. Bila kata Hari Raya ni untuk orang Islam kita ni apa sebenarnya? Kita nak buat apa? Ya, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari bergembira. Allah. Hari bergembira, hari makan, hari mensyukuri tentang nikmat yang Allah Taala bagi pada kita. Hari nak menyambung silaturahim, hari yang nak jadikan kita ni makin dekat pada Allah. Bukan hari raya ni menjadikan kita makin jauh dengan Tuhan. Allah. Menjadikan kita, menambahkan kita ketaatan kepada Allah. Itu dia Ustazah. Contoh. Saya sambung aja. Silakan Ustazah. Kasim sebut. Boleh, tak ada masalah. Kuncinya adalah pada kalimah berjemaah. Alaikum bil jamaah. Ke atas kamu perlu berjemaah. Tapi berjemaahnya adalah dalam bentuk mensyukuri. Mensyukuri secara berjemaah. Kita menzahirkan kesyukuran kita dengan takbir, dengan tahmid, dengan ucapan tahniah, dengan qasidah. Masya-Allah. Tapi dalam bentuk berjemaah. Masya Allah. Kita buat dengan teamwork lah. Ya, mesti lazim. Mana boleh raya seorang-seorang. Betul. Doktor, sikit doktor. Saya pun sambung apa yang Datuk. Cantik. Kalau sebut dalam hidup ni kita banyak berkorban. Baik kalau kita tanya seorang kenapa kita sayang ibu dan ayah, sebab mereka berkorban untuk kita. Allah. Kalau dari sudut Hari Aidilfitri, kita berkorban sebulan untuk berpuasa dari sudut diri kita. Kalau Hari Raya Aidiladha, bagaimana kita berkorban dari sudut jiwa dan raga sebenarnya dengan harta kita. Jadi kemuncak untuk pengorbanan ini sudah pastilah Islam letakkan satu tempat untuk kita sambut. Dan macam Datuk sebut tadi lah. Mesti sudah ada satu hari raya untuk kita kemuncak kepada pengorbanan kita itu sendiri. Untuk kita hargai dan kita raikan kegembiraan. So dia kena seronok no. Mesti. Kena ceria. Mesti. Baik. Kita pun sangat seronok sebenarnya Ustaz Megat. Betul. Sebab ini kehadiran tetamu panel-panel kita ni dapat ilmu ni. Pentas penuh best. Tapi kita nak pergi mana dulu? Kita kena tanya tuan badan dia. Kita nak pergi mana? Selama ni kami duk tala ikut dan kami. Dia sebut sendiri. Nak pergi mana? Malam ni kami bawa kepada anda kembara dua tanah suci ke Gua Hira. Uish, naik atas. Naik atas. Tengok waktu bila naik tu. Tengok sama-sama insya-Allah. Jom. Saksikan. Alhamdulillah, kali ini kami menjejaki tempat sirah Nabi SAW yang istimewa, iaitu Jabal Nur, Bukit Cahaya. Jarak daripada Jabal Nur ke Masjidil Haram lebih kurang 9.3 km. Jadi nak tahu macam mana keadaan suasana di Jabal Nur, Bukit Cahaya, jom sama-sama ikut saya insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Alhamdulillah, setelah lebih kurang 40 minit mendaki daripada kaki Bukit Jabal Nur, Bukit Cahaya, akhirnya kami sampai di puncak bukit. Allahu Akbar. Betul lah kata orang, selepas kesusahan ada kesenangan. Sampai di puncak bukit, melihat pemandangan suasana kota Mekah, dan di sana terdapatnya Menara Jam dan Masjidil Haram. Subhanallah, sangat cantik. Tambah-tambah pada waktu malam. Ya, para jemaah jangan lepaskan peluang datang ke sini, insya-Allah. Kenapa kita datang ke sini? Tujuannya tak lain tak bukan nak menghayati, nak merasai bagaimanakah kesungguhan Nabi SAW di dalam berdakwah. Nabi bertahanus di sini sebelum dilantik menjadi Rasul, kerana memikirkan bimbang kepada nasib umatnya. Dan insya-Allah kita akan turun melihat Gua Hira, tempat turunnya wahyu yang pertama, tempat yang berkat, yang daripada sinilah terpancarnya cahaya hidayah ke seluruh alam. Jom sama-sama kita tengok, insya-Allah. Kesungguhan Nabi SAW dan kebimbangan baginda terhadap umat. Akhirnya Allah SWT telah menurunkan wahyu ketika umur baginda 40 tahun. Ketika baginda bermunajat, bertahanus di Gua Hira, datang malaikat Jibril AS memeluk Nabi SAW dan mengucapkan, Iqra ya Muhammad. Nabi kita mengatakan, aku nak baca apa? Ya. Kemudian Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Demikian itulah wahyu yang pertama, dan bermula di sinilah cahaya hidayah itu terpancar ke seluruh alam. Maka sesuai dengan namanya, Jabal Nur, Bukit Cahaya, punca cahaya yang tersebar ke seluruh alam semesta. Dan daripada gua ini dapat dilihat suasana keadaan di Mekah melalui lubang yang berada di hadapan gua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu dia Gua Hira. Masya-Allah. Apa sikit nak komen? Sebelum ni dia berjalan di video klip je nasyid, kami rasa boleh kita boleh potong dia, kita boleh menang. Tu dia mengaji sikit, insya-Allah lah kita. Rasa boleh menang juga leh. Dia baca qasidah, kita rasa kita boleh potong dia. Tapi dia nak azan tak Gua Hira habis syatah. Habis syatah. Kalah azan kat studio live. Tahniah, masih banyak Ustaz. Barakallah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih RTM. Sebab istimewa kepada para penonton, kan? Kameraman memang terbaik lah. Kalau tidak, tak dapat nak masuk macam tu. Dan kita bersama dengan tetamu-tetamu kita luar biasa, guru-guru kita, Fadilatul Ustaz Datuk Kazim, Ustazah Isfadia dan juga Dr. Faisal. Datuk, Ustazah, Doktor. Bila kata Hari Raya Aidiladha, mula sekali untuk rakyat Malaysia yang nak tengok starting malam ni, kalau kita nak cerita, okey, Raya Aidiladha, okey, apa benda mula sekali yang semua orang kena faham pasal Hari Raya Aidiladha? Sila Datuk. Mula sekali biskut tu ori ke? Yang ni ori. Bomai tarik mai dekat. Yang ni ori Datuk. Kali ni yang ni betul. Dia bau tu. Betul. Kita tolak sikit. Ni yang raya. Raya. Duk cari taman no bau petang sikit. Sudah Datuk. Dah, ini betul Datuk. Yang ni betul. Saat lagi masa depan Qazira kita boleh balut. Tak apa. Begitulah dengan Hari Raya Korban. Dia ada bau. Begitu dia punya. Dia ada rasa tu. Kalau orang nak raya, dia tak ada rasa, tu lain macam. Raya Korban dia mempunyai satu perasaan. Walaupun dia tak berkorban, tapi dia tengok orang pergi haji. Dia tengok salam Baitullah. Dia tengok orang sibuk nak pergi haji. Dia tengok orang sana, orang sini. Semua sibuk nak pergi haji. Dia mesti ada rasa. Aku ni bila nak buat haji? Aku ni teringin nak pergi haji. Aku teringin lagi nak pergi haji. Aku tak korban ke tahun ni. Aku nak korban. Aku dah korban. Maknanya ada satu perasaan dalam jiwa dia. Jiwa dia untuk merasakan apa benda yang orang nak buat. Aku pun nak rasa lagi macam mana wukuf. Aku nak rasa. Aku nak rasa macam mana buat korban. Aku tak pernah buat korban. Dan saya pernah jumpa Ustaz. Ada orang yang bila kita bagi daging korban pada dia,
Nangis makcik ni. Dia duduk sebu sampah. Kita minta Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Ni saya ni daripada Ustaz Kazim ni, dia tak kenal kita. Kan? Okey, salam Ustaz Kazim. Waalaikumsalam. Oh, hang yang bagi tu Ustaz Kazim lah. Jadi kita bagikan ni daging korban pada kami ni makcik. Loh, makcik tak pernah rasa. Allahu akbar. Dia tak pernah rasa daging korban. Allah. Ada tak sekarang ni tuan-tuan di dalam negara kita orang yang seumur hidup dia tak pernah tengok daging korban, tak pernah rasa daging korban. Itulah sebabnya kita disuruh berkorban. Sebab ada lagi dalam masyarakat kita yang susah, yang miskin, malah tak pernah merasa pun daging korban. Allah. Itu dia. Ustazah, sikit. Sikit Ustazah. Saya sambung balik. Ya, boleh sambung saya. Begitulah cara berfikir. Terkejut saya. Silakan. Bila kita sebut Hari Raya Idul Adha, dia selain daripada rasa tu tadi, dia membawa kita mengembara melihat perjuangan para anbiya terdahulu. Wassalatu wassalam, masya-Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi kita, ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya. Jadi kalaulah kita rasa kita berkorban dengan asbab sembelihan korban itu, kita akan ingat nabi-nabi dulu pun dah korban lah. Kan? Jadi apa pasal kita tak berkorban? Atau besar sangatkah pengorbanan kamu? Nabi-nabi sebelum ini banyak berkorban, malah mereka ada yang mengorbankan jiwa mereka, mengorbankan diri mereka kerana Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Itu tadi perasaan membawa kita menyeberangi, merentas masa. Doktor sikit. Kalau sebut tentang korban ni perkara yang paling tersentuh lah Datuk Kazim sebut dengan Ustazah kan. Saya teringat pesan seorang Tok Guru di Kedah. Allah yarhamlah, Tuan Guru Haji Hashim Barit. Iya. Kan? Ketika mana saya sekolah rendah, saya ingat dalam satu pengajian kitab dia sebut, dia kata kita ni bila sebut hari raya korban ni, kadang-kadang kita duk nampak nak kena cari lembu, nak kena cari kambing. Tapi dia kata bila disyarah dalam kitab Munitul Musalli, dia sebut sebagaimana disebut yang dilaksanakan oleh Ibnu Abbas, melaksanakan korban walaupun dengan seekor ayam. Jadi dia kata walaupun kita ni orang kampung, kita kena ada satu azam. Walaupun kita susah, kita tidak ada kemampuan, dia nak kena ada satu jiwa pengorbanan ni harta dengan seekor ayam. Jadi saya sebut ini yang paling berbekas sampai hari ini Ustaz. Dan saya ingat hari korban, saya teringat dekat Allah yarham Tuan Guru Haji Hashim Barit. Mudah-mudahan Allah Taala beri keampunan pada dia lah. Mudah-mudahan insya-Allah. Itu yang saya kata. Bagaimana jiwa seorang Tok Guru didik pada kita ni. Mudah-mudahan diberikan pengorbanan kepada kita insya-Allah. Baik. Begitu dia. Ustaz. Duk elok-elok lagi takut terlentang. Ya. Tak ada salah. Betul tu orang lama. Kan? Betul. Dia tak belakang. Ini kursi arah. Dia tak ada rasa tu. Allahu akbar. Jadi kalau kita kata round pertama, kesimpulan dia. Iaitu bila kata Hari Raya Aidil Adha, nombor satu kena ada rasa. Betul. Bila ada rasa, dia akan terbit tadi tu. Dia akan bersama. Ya, dia akan bersama, dia bawa kita mengembara. Nabi-nabi dulu. Daripada situ, semangat dia akan timbul. Tak apa, aku dah tak ada apa. Walaupun yang ni bukan korban, ayam ni. Tapi aku buat juga untuk kali ni. Ke depan insya-Allah aku boleh ada. Boleh tak? Baik. Boleh Ustaz. Cantik. Kesimpulan cantik. Begitu cara berfikir. Itu cara berfikir. Nampak gaya yang saya punya otak bersambung. Okay, kita nak bagi panel kita makan tu. Boleh, sempoi. Tapi kita nak bawa penonton kita untuk saksikan kuis harian. Jom, mari kita tengok. Pembangunan 5 tahun iaitu RMK12 telah digaris. Melalui rancangan ini, kerajaan dapat menggubal dan melaksanakan dasar fiskal bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan serta menguruskan pengagihan sumber keuangan dengan cekap dan berkesan. RMK12
bagi tempoh 2021 hingga 2025 ini telah menetapkan hala tuju strategik bagi mencapai objektif Malaysia makmur, inklusif, mampan dengan memberikan tumpuan kepada usaha untuk merancangkan kembali pertumbuhan ekonomi, memastikan kemakmuran negara dapat diagihkan secara lebih adil dan sakam. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak, macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dengan Al-Quran kalamullah. La ilaha illallah. Ya Allah. Ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini majlis salam baitullah, orang muda maupun tua mengharap dapat syafaat, mengharap ampunan dosa. Amin ya Rabbil Alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Berdesak cari pahala, tak dapat hati untuk berdusta, memuji Nabi yang mulia di majlis salam baitullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, kita kembali dalam Salam Baitullah. Jom takbir sikit kita doa. Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ustaz Megat, sebelum kita nak pergi bersama dengan Ustaz Fakrul, nak minta doa daripada Tanah Haram Live. Doa sikit kat kita dulu untuk kali ni. Kata tadi malam ni doa mustajab. Untuk guru-guru kita special. Seperti mana yang Datuk sebut tadi kan,
hari raya laisal aidu man labisal jadid. Betul. Raya itu bukan orang yang pakai baju baru semata-mata. Walakinnal aida man ta'atuhu tazid. Tetapi hari raya yang sebenar adalah yang bertambah ketaatan pada Allah. Subhanallah. Ya Allah, berkat majlis kami pada malam ini, berkat salawat kami kepada Nabi SAW, memujimu, memuji Nabi-Mu, tambahkanlah kepada kami umur yang panjang beserta dengan ketaatan kepadamu yang menjadi bekal untuk kami menghadapi hari akhirat kami nanti, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu juga untuk penonton. Jom kita bersama dengan Ustaz Fakrul live langsung bersama dengan sahabat kita di bumi yang haram. Silakan. Terima kasih Habibi, masya-Allah. Terima kasih Ustaz Don, Ustaz Megat. Ni sibuk sikit saya. Tiga-tiga pentas. Tiga bentar. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang masih lagi setia bersama kami dalam Salam Baitullah. Dan pastinya kalau kita malam ni adalah malam raya mustajab doa, sahabat-sahabat kita ataupun Duyufur Rahman di sana, mereka hari ini kalau Ustaz Megat, mereka sedang melontar jamrah, masya-Allah, mereka dah pun bergerak daripada Muzdalifah dan sampai di Mina. Jadi kita nak bersama dengan hari ini Ustaz Faizal Jamal secara langsung untuk kita tahu apakah situasi terkini, apakah aktiviti mereka, dan kita nak minta doa pastinya daripada live daripada Tanah Haram. Kita bersama dengan Ustaz Faizal Jamal, wartawan lokasi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ustaz Faizal, apa khabar? Masya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Di belakang saya ni jamrat, Ustaz. Jamrat. Alhamdulillah, masya-Allah. Ya salam, masya-Allah. Okey Ustaz, mungkin hari ini ada perkembangan terkini aktiviti jemaahnya dan bagaimana pergerakan para jemaah ini, silakan. Baik Ustaz, kita mulakan dengan aktiviti semalam lah. Selepas berwukuf, selepas maghrib, mereka berperingkat bergerak ke Muzdalifah untuk berada seketika di sana. Dan selepas lewat malam, jemaah-jemaah Malaysia bergerak ke Mina. Baik, untuk petugas, ada petugas haji yang tidak terlibat 100% dengan jemaah. Mereka semua, termasuk kami ni, petugas-petugas media dan juga pelbagai bahagian, bergerak ke Mekah untuk bertawaf dan bersa'i dulu dan melakukan tahallul awal. Jadi hari ini kami petugas-petugas yang tidak terlibat secara langsung dan 100% dengan jemaah bergerak sini, berada di Mina, di Jamrat untuk melakukan Jamratul Kubra. Jadi bagi jemaah berpakej, mereka juga seperti kami, mereka menyelesaikan dulu tawaf dan sa'i dan tahallul awal, dan mereka telah pun melakukan Jamratul Kubra pada sebelah tengah hari ataupun pagi tadi. Dan jemaah muassasah pula, mereka akan mula melakukan tawaf, Jamratul Kubra pada jam 8 malam ini ataupun kira-kira pukul 1 pagi waktu Malaysia. Ya, masya-Allah. Okey, Ustaz, kita salam semua tu Ustaz tu yang ada di keliling Ustaz ni, rakan-rakan kita, petugas-petugas semua. Ya, ini semua orang-orang kuat cabang haji Ustaz. Mereka sangat banyak membantu lah gerakan kami dan juga Alhamdulillah. Ya, Ustaz, kami dengar angin kuat ni. Kat sana cuaca macam mana? Panas ke ataupun okey, angin sepoi-sepoi bahasa? Alhamdulillah Ustaz, sangat tenang Ustaz. Panas pun tak ada. Petang ni memang syukur alhamdulillah semuanya tenang. Angin banyak Ustaz. Alhamdulillah. Macam petang lah. Petang lah pun. Baik Ustaz. Baik, kita ada seminit saja Ustaz. Nak minta doa ikhlas dari Tanah Suci Mekah di bumi Mina di sana. Silakan Ustaz untuk kami semua rakyat Malaysia ni, silakan. Ya. Saya ni insan yang biasa aja Ustaz. Tapi saya harap semoga apa yang disampaikan sampailah doa tu berkenan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya hanya memohon pada rakan-rakan penerbitan, ustaz-ustaz di studio dan semua warga-warga RTM, rakyat Malaysia, semoga sentiasa dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki, dilimpahi rahmat, keberkatan dunia dan akhirat Ustaz. Dan apa-apa saja yang baik itu semoga sampai doa itu untuk diperkenankan. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah minna minkum salihal a'mal. Terima kasih Ustaz Faizal. Jaga diri. Salam semua petugas-petugas ni. Semuanya ada kita kata yang berkhidmat untuk menjaga Duyufur Rahman ni. Mudah-mudahan Allah Taala mudahkan urusan antum semua insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi nanti. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, terima kasih dia Ustaz Faizal Jamal sentiasa tersenyum. Dia dapat membawakan berita-berita gembira dari Tanah Suci Mekah. Kita doakan mereka dimudahkan urusan dan sudah pasti para jemaah Haji Dhuyufur Rahman dimudahkan mereka untuk meneruskan amalan atau haji, menyempurnakan ibadah haji mereka insya-Allah. Okey, kita nak bersama rakan-rakan kita di Facebook. Ramai yang dah komen hari ini, episod 2 jam kan, mesti macam-macam komennya. Jom kita tengok. Kita ambil seorang, dua orang, 3 orang insya-Allah. Okey, yang pertama, Amran Omar, malam ni ada 3 orang di panel yang terbaik. Ya, terima kasih. Ini tuan-tuan guru kita, tolong doakan guru-guru kita insya-Allah. Mak Cik Long, Mak Cik Long nama dia, terbaik qasidah malam ni. Good job tim teknikal RTM. Nampak? Itu dia, geng qasidah. Okey, sudah. Tempat saya tu jangan ambil. Okey. Hari Mata Saadah, harap-harap tahun depan rancangan Salamatullah ada lagi dan masa dipanjangkan. Tak puas nak tengok. Kalau 2 jam mesti maklum ni nak 3 jam. Tak apa, insya-Allah kita akan usahakan. Masya-Allah, tabarakallah, terbaik Salam Baitullah. Hiburan yang sangat bermakna, sangat mengembirakan bila berselawat, terbayang senyuman manis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam walau tidak pernah bersua wajah yang dicintai. Allahu akbar. Daripada Puan Saadiah. Okey, kita ada lagi. Ya, ada lagi. Ingat lirik tadi makcik tadi. Okey, seterusnya daripada Pak Su. Semoga saya dan isteri dapat sampai untuk menunaikan ibadah haji dan umrah di tahun akan datang insya-Allah dan mendapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Okey, lagi komen daripada Pak Is. Oh, dah terlepas. Laju sangat mouse-nya. Okey. Bonti, macam mana saya nak baca? Okey. Oh, dahsyat dia punya scroll. Okey. Selamat Hari Raya Aidil-Adha. Ini ucapan yang kita kena ambil. Selamat Hari Raya Aidil-Adha. Perkongsian yang sangat menarik dan sangat-sangat terbaik. Mantap. Moga berjumpa di tahun-tahun akan datang. Satu kerinduan, satu kepastian. Semoga kita semua berada dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Amin. Ya Rabbal Alamin. Boleh lagi? Boleh lagi. Okey, Enon Sulaiman, gandingan ustaz yang terbaik, mantap serta padu. Terima kasih ahli-ahli panel kita. Gandingan ustazah jemputan yang terbaik. Semoga di masa akan datang Salamatullah akan datang lebih baik insya-Allah. Itu yang kita pressure tu kan. Insya-Allah. Okey, daripada Puan Rugayah Haji Hashim. Saya baca banyak ni sebab istimewa. Salam Baitullah, program ilmu yang bermakna dan menggamit kerinduan semua umat Islam yang telah menjadi tetamunya, betul So kita paparkan info-info dari sana. Dan yang terakhir untuk malam ini, Mona Lisa. Tahniah Salamatullah, pengantar hebat, para tetamu jemputan pun hebat-hebat belaka. Sudah pasti daripada awal lagi. Pelbagai info disampaikan, Tanah Haramain terasa seolah-olah turut menjelajah di bumi barokah. Yes, terima kasih semua yang bersama-sama dalam Facebook. Seolah-olah anda juga bersama dengan kami dalam studio. Pastikan tunggu sampai habis program, okey? Terima kasih banyak-banyak dan saya nak serahkan pentas kepada sahabat-sahabat saya, Ustaz Don dan Ustaz Begat untuk bersama dengan guru-guru kita. Silakan Ustaz Don. Terima kasih Ustaz Fakrul. Terbaik. Rasanya dia tak main duduk sini dah Ustaz Fakrul rasanya. Selesa sana dia duduk qasidah terus dah, dia puji sana, dia tak main duduk dengan kita dah. Depa kata apa tadi? Seronok sebab dapat puji Nabi. Allah. Dalam ada ungkapan menyebutkan, man fariha bina farihna bihim. Siapa suka dengan kami, kami suka dengan depa. Kita malam ni suka puji Nabi, mudah-mudahan Nabi suka. Nabi suka dengan kita insya-Allah. Baik, doktor. Mula daripada doktor Ustaz. Ada tak pengalaman sambut raya di luar daripada Malaysia? Tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Semua dalam negara. Semua dalam negara. Kalau macam tu, apa pengalaman sikit dalam Hari Raya Aidil-Adha yang boleh duk ingat sampai lah? Pengalaman lah bila terlibat di Lembaga Zakat Negeri Kedah, antara pengalaman kita bila kita turun ke lapangan. Antaranya bila yang sebut Datuk tadi lah, ada kita ziarah asnaf miskin ni. Kita tanya apa yang dia makan di Hari Raya ni. Daging lembu pun dia tak boleh rasa. Ayam pun dia tak boleh rasa. Allah. Jadi di Lembaga Zakat Datuk Syekh Zakaria yalah, kita jatuh air mata Datuk. Kan bila tak boleh rasa, yalah sekarang ni pun lembu sekilo dekat 40. Kan jadi apa yang kita cuba buat daripada peringkat Lembaga Zakat, kita buka korban. Sebab tu kita kata kita buka korban. Alhamdulillah tahun ni untuk agihan daging kita dapat 122 kilo sebelum Hari Raya. Untuk dia rasa sebelum Hari Raya korban. Dan kita dapat 23 ekor lembu. Kita agihkan kepada asnaf fakir dan miskin di negeri Kedah. Dan kita juga kita laksanakan Datuk dibuat asnaf care dalam Lembaga Zakat Negeri Kedah ni. Kita satu rumah satu ekor ayam. Sempena dengan Hari Raya Korban ni. Hari Raya Korban kita bagi daging, yang ayam tu kita bagi masa Hari Raya Fitri. Jadi kali ni itu bila kita turun ke rumah-rumah ni dia orang tak. Yalah kita ziarah Datuk.
dia mampu jamu orang apa? Ra'i kita ni dengan roti 4 segi. Dan kalau kopi tu, gelas tu pun campur-campur. Allah, tak cukup. Dia tak ada set. Tak ada set. Ini kita kata di peringkat bawahan lah. Jadi itu yang kita rasa kita perlu. Macam Datuk kata tadi, kena pastikanlah daging korban tu dapat sampai kepada asnaf fakir miskin untuk mereka rasa. Ya Allah, Ustazah, sikit Ustazah. Kalau Ustazah ada pengalaman luar negara ke Hari Raya atau sedikit pengalaman Hari Raya Aidil-Adha. Aidil-Adha biasanya saya di negeri sendirilah. Kalau Aidilfitri itu adalah 2 kali di luar kan. Cuma saya ikut bersama dengan NGO Serantau Muslim pergi ke luar negara. Kami pergi ke Syria, pergi ke beberapa buah tempat lagi. Di Sabah juga. Kami tak biasa Ustazah. Apa yang saya lihat adalah hikmah daripada ibadah kurban. Cukup luar biasa. Kerana apabila Allah menentukan satu-satu perkara ataupun satu-satu kefarduan ataupun satu-satu amalan ibadah, dia mesti kembali balik pada kita dengan cara yang luar biasa juga. Contoh kita sebut korban. Korban ini kita sembelih lembu, kita daging, kita agih-agihkan. Dan kita agih-agihkan kepada orang-orang yang memerlukan. So biasanya begitu. Kita jarang nampak apa yang berlaku selain daripada itu ataupun di belakangnya itu apa dia yang berlaku. Yang berlaku adalah penternak-penternak. Dan penternak-penternak ini dia dapat daripada nak bagi makan lembu kan. Dia pula merujuk kepada petani-petani. Jadi seolah-olah ada rantaian mengukuhkan ekonomi. Circle ekonomi chain tadi tu. Kepada umat Islam. Cukup besar. Dan disembelihnya lembu, kambing. Kerana apa? Kerana itu juga boleh membantras masalah penyakit di kalangan haiwan-haiwan ternakan kita. So sangat luar biasa dan kita rasa sangat bangganya jadi Muslim. Dan dalam kita buat satu benda je, sembelih je, tapi dia tarik semua benda dia jadi tarik benda jadi satu, masya-Allah. Datuk, nampak berfikir jauh. Dah tengok Ustazah dalam TV. Tengok dekat takut dalam TV. Sikit Datuk berkaitan kadang-kadang masalah takbir kan. Kalau di luar negara, takbir dia semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Itu betul. Tak raya langsung. Macam tak raya. Kita ni pula Allah, sedih benar apa feeling. Hari kemenangan kot. Kalau dulu di luar negeri kan, raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kita sekarang ni daripada Tok Imam sampai had belakang. Lena. Pasal apa sedih tu Imam? Isteri tak ada. Jadi kita ada qasidah kita kan. Ada kumpulan kita. Nama apa? UNIC. Kalau boleh tahun depan ubah takbir raya. Bagi semangat. Begitu. Tambah lagi bagi semangat. Tapi malam raya ni Ustaz. Sebenarnya saya kalau di sekolah saya jaga lembu. Daging lembu korban tu saya jaga. Malam saya jaga. Jaga lembu. Macam-macam pengalaman. Masya Allah. Ada lembu yang hilang. Suluh tinggal tiang dah hilang. Cari tak jumpa tengah malam. Saya kata tak apa, esok dia balik tu. Betul tak? Lepas bayar raya dia mai. Lembu. Hebat masya-Allah. Ada yang makcik tu mai naik bercikal. Kata nak pergi mana makcik? Nak tengok lembu korban. Makcik korban ke? Tu nak tengok lembu. Ni lembu korbannya. Pasal apa nak tengok? Nak tengok dia, dia tak kenal makcik. Sudah. Saya dah tengok. Sepatutnya saya dah tengok pada jauh. Apa hal orang tua ni dah tengok. Rupanya dia nak habaq kat lembu tu. Besok di hari kiamat cari kot tak kenal. Astagfirullahaladzim. Sebab tu tuan-tuan kita nak buat korban. Kena ada ilmu. Jangan duk babai kat lembu pula. Jangan lupa ni pula. Hampir dulu tunggu aku kat sana. Kalau kita ada ilmu insya-Allah jadi. Masalahnya berapa banyak orang yang masuk korban. Tapi tanpa ada ilmu. Penting itu. Jadi kalau kita boleh kata malam ni kita nak sambung selepas ini, apakah adab-adab untuk hari raya esok? Ya, jangan ke mana-mana bersama dengan kami dalam Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian, dibawakan oleh Olive House. We begin with nature. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran,
pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada Land Premier mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Kami dari Tanah Suci Mekah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin. Hai. Kami Jemaah Haji Malaysia Maktab 49 mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha. Kami petugas-petugas haji 1443 Hijrah dari Mekah mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu dia. Tawai sambut. Tawai sambut. Masya-Allah. Sambut. Tawai sambut habis. Tapi ada juga tu bersih takbir mana? Bersih. Bersih dia happy. Dia happy betul. Dia bagi takbir. Kalau Saudi lain. Saudi lain. Dia lain pula, dia semangat perang pula. Sehari kita bawa dalam segmen lain. Kita belajar. Habis tadi dia dah azan. Tadi dah azan atas. Ni takbir pula dia pulun seorang. Kira aku ni duduk macam tu lah. Duduk tengah, aku duduk tahu hujung ni. Okey, kita masih lagi bersama dengan guru-guru kita insya-Allah dan anda masih lagi bersama dengan kami dalam Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian dibawakan oleh Olive House. We begin with nature. Yeah. Jadi tera cakap orang putih dah ni. Yes, confident terus cakap berulang-ulang. Datuk, Ustazah, Doktor. Peristiwa Hari Raya Korban tak boleh lari daripada dua peristiwa yang besar luar biasa dalam kehidupan. Macam mana Allah atok jalan cerita dia. Kita orang kata apa? Allah Maha Kuasa. Pertama, kisah anak Nabi Adam alaihissalam iaitu Qabil dan Habil. Dan juga peristiwa yang rapat dengan kita disebabkan ada tahiyat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Iaitu kisah anak Nabi Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad. Kisah Nabi Ibrahim menyembelih anak Nabi Ibrahim iaitu Nabi Ismail. Sedikit pandangan bermula daripada doktor sikit. Mana pada Datuk? Datuk. Datuk. InsyaAllah doa. Doa. Amin. Amin ya Allah. Hari ini aku kenal saja. Malam raya ni. Amin. Mustajab. Oh, Masya Allah. Nabi Ibrahim kan orang kaya. Oh, Nabi Ibrahim seorang penternak yang berjaya. Ada yang kata dia ada 12,000 penternakan.
Ada yang riwayat lain kata pula kambing dia saja ada 1,000. Unta dengan lembu dia beratus. Itu tahap kaya zaman tu. Masya Allah. Orang main kata kat dia Nabi Ibrahim, "Oi, hang kaya sungguhlah." Dia kata, "Kaya apa benda ni? Kalau anak aku pun aku boleh korban untuk Allah." Binatang korban apa ada? Binatang ni apa ada? Tak ada apa. Anak pun kalau Allah suruh aku korban untuk dia pun aku korban. Ini datang tak ada apa lah. Tahap Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab tu kalau kita lihat dalam peristiwa Nabi Ibrahim sembelih anak dia tu, yang kata al-udhuhiyah tu, bila Nabi Ibrahim tu betul-betul nak sembelih tu dan Allah gantikan dengan kibas tu, ada riwayat yang mengatakan Jibril sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal apa? Terkejut tengok seorang bapa boleh sembelih anak dia, sanggup buat. Nampak? Nabi Ibrahim kata apa? La ilaha illallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Nabi Ismail jawab, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kalimah takbir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ambil daripada kisah itu. Jadi kadang-kadang kita ni duk ambil takbir dari mana? Kisah dia tak tahu. Datuk, ulang balik sekali. Saya rasa ramai orang yang akan teruja nak dengar kisah tu lagi sekali Datuk. Depa tak dapat tangkap. Saya yakin orang tak dapat tangkap. Depa kata sekali ya. Nak berapa minit. Dadu tak boleh buka lebih. Boleh. Menurut amalan saya 3 kali saja. Walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ada satu riwayat yang mengatakan demikian, daripada mana mereka melihat bagaimana Nabi Ibrahim begitu bersungguh nak buat korban tu. Bukannya nak sembelih main-main ya. Rasa pisau tajam sangat. Tak ada Ismail cakap macam tu. Dan bila dia mimpi pun dia cakap, Allah ni aku mimpi wahai anakku, Allah perintahkan sembelih engkau, aku sembelih engkau. Dan Nabi Ismail pula kata, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, buat apa yang Allah perintah. Ini nampak hebat iman dua-dua beranak ni. Tak ada pula Nabi Ismail kata, itulah bapak, tidur tak basuh kaki, mimpi sembelih orang lah. Kalau kita jadi ma'is sekarang, entahlah. Sebab itu Nabi Ibrahim buat sungguh-sungguh sampai pada satu tahap Allah, Jibril disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai tahap begitu. Takbirnya. Kemudian datang Nabi Ibrahim AS sebut La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ismail sambut Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah, masya-Allah. Ustazah sikit. Nampak Ustazah feel dari tu. Saya nampak wajah Ustazah duk menung, kata duk membayangkan peristiwa itu. Betul Ustazah? Betul. Sebab saya terbayang di akhirat kelak ya. Bila Nabi Ibrahim diangkat, kita tak kenal dia. Tapi kemudian saksi-saksi akan bangkit menyokong Nabi Ibrahim AS. Kesaksian waktu saat dia nak sembelih anak dia kan. Termasuk meninggalkan isteri dia. InsyaAllah. Sayyidatina Siti Hajar. Saya rasa kalau saya berada di tempat Siti Hajar tu, saya akan kata dengan anak saya, tengoklah bapa engkau, Tuhan dengan isteri pertama je. Kan? Kita kalau nak cakap kan, perempuan ni memang banyak mengeluh. Ada je benda, sebab kita detail. Kita perinci, kita boleh recall balik. Kita boleh rewind balik. Allah, itu saya menjadi saksi perkara itu, Ustazah. Tetapi Siti Hajar, Sayyidatina Siti Hajar ini, dia tidak meletakkan keluhan, sedangkan dia berada di status ataupun di tahap di mana dialah orang paling layak untuk mengeluh. Yalah, nak kena jauh tu kena tinggal dengan anak yang tak ada masa depan. Tempat apa orang kata tu macam padang jarak, padang terkukur. Air pun belum tentu ada ya. Tapi yang sangat hebatnya adalah sejauh mana dia mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kan dia tahan Nabi Ibrahim AS. Kita guna bahasa kita lah, bahasa Salam Baitullah lah kan. Iyalah. Abang tinggalkan saya di lembah yang kering kontang ini. Adakah ini keputusan abang atau adakah ini keputusan daripada Allah Jalla wa'ala? Masya-Allah. Dan Nabi Ibrahim sebut, bahkan ini adalah keputusan daripada Tuhanku dan Tuhanmu. Dia terus lapang, tenang. Tinggal, bye-bye. Nabi Ibrahim tak potoleh pun ke belakang kan. Ibrahim dah jauh tu. Barulah dia pandang sebab dia tahu anak dia, isteri dia tak nampak dia. Baru dia pandang dan dia tinggalkan dengan doa. Yang sangat-sangat memberangsangkan adalah bagaimana keimanan Siti Hajar ditinggalkan bersama anaknya yang kita sekarang tak boleh nak fikir. Orang kata tak boleh nak brain. Nah, satu pengorbanan luar biasa dan kita sebut pengorbanan korban
dia sebenarnya kembali balik kepada qaribun. Siapa yang sebenarnya kita nak dekat? Doktor, sikit sambung 2 minit saya 2 minit. Bila disebut ketika mana kalimah yang disebut kalau kita tengok dalam hadis, ketika mana Siti Hajar orang kata panggil kelui. Apa tu? Kelui. Kelui. Saya pernah kelui. Doktor tengok sana. Orang utara lampu panggil, merah, doktor. Ketika melambai-lambai panggil suami dia saya sebut tadi, adakah ini merupakan perintah pada Allah Subhanahu Wa Taala? Pada ketika itu Nabi Ibrahim sebut ya. Apa yang dia sebut? Raditu billah, aku redha dengan Allah. Ini satu perkara yang saya kira setiap kali saya cerita tentang sirah, bukan saya sentuh jatuh ayat mata. Betul. Kenapa satu pengorbanan yang tinggi? Sebab Nabi Ibrahim 4 kali sebenarnya dalam sirah, bila ditinggalkan anak dengan isteri di Mekah, dia datang 4 kali. Dan keempat kali ini penuh dengan pengorbanan. Tinggalkan anak, isteri. Nanti jangan habiskan cerita itu. Ada 4 kali. 4 kali. 4 berlaku peristiwa pengorbanan luar biasa. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kita akan sambung selepas ini dalam Salam Baitullah. Mari kita bersama-sama dengan kumpulan qasidah memeriahkan hari raya kita. Oh, hang kan yang macam? Sebelah aku. La ilaha illallah. Sangat teruk. Okey, bersama dengan Ustaz Fakrul. Okey, jom kita sama-sama. Okey, jom. Kita buat bersih lagu raya sikit. Lagu raya juga. Baik. Ya Hanana. Ya Hanana. Jom kita try. Ustaz, dia main terkejut nak cari lagu dia. Pernah dengar kan? Na. Tahu kan? Ayuh. Okey, jom try. Okey, chime sikit. Okey. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنا نبي محمد يا هنانا يا هنانا يلا ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنا نبي محمد يا هنانا يا هنانا خص بالسبع المثاني وهوى لطف المعاني خص بالسبع المثاني وهوى لطف المعاني يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنا نبي محمد يا هنانا يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنا نبي محمد يا هنانا يا هنانا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا هلا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنا نبي محمد يا هنانا يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد
Sertai Kuis Salam Baitullah 2022 setiap hari mulai 26 Jun hingga 10 Julai 2022 bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. Soalan kuis harian akan diberikan semasa siaran berlangsung. 2 orang peserta yang menghantar jawapan dengan betul dan terpantas akan menerima voucher bernilai RM300 tajaan Olive House setiap seorang. Hantarkan jawapan anda di pautan yang akan diberikan di Facebook Salam Baitullah sebaik sahaja soalan disiarkan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon anda. Hanya pemilik akaun Facebook sebenar dan aktif yang telah mengikuti laman Facebook Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran akaun Facebook tidak dibenarkan. Kesemua hadiah tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai. Pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui dengan lebih lanjut terma dan syarat penyertaan. Pusat Kehidupan Berdikari atau Independent Living Centre ILC menyediakan perkhidmatan sokongan untuk membantu OKU agar dapat hidup berdikari di dalam masyarakat. ILC membantu OKU menerusi perkhidmatan pembantu peribadi seperti membantu OKU mengurus diri, membawa OKU ke hospital atau pasaraya. Jom kita. Jom. Perkhidmatan kaunseling rakan pembimbing oleh OKU kepada OKU seperti memberikan suntikan motivasi, memupuk keyakinan diri dan perkongsian masalah. Tidak lupa juga program Hidup Berdikari yang bertujuan untuk memberi semangat kepada OKU dan keluarga OKU untuk berdikari dan menyesuaikan diri di dalam masyarakat. OKU yang ingin mendapatkan perkhidmatan ILC boleh menghubungi ILC berkenaan. Sila layari laman web www.jkm.gov.my. Sertai kuis terkumpul Salam Baitullah 2022 setiap hari mulai 26 Jun hingga 10 Julai 2022 bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. Anda perlu mengumpul semua soalan bermula episod pertama hingga episod akhir Salam Baitullah 2022 dan hantarkan jawapan beserta 5 kata kunci melalui pautan yang disediakan di Facebook Salam Baitullah pada episod akhir. Lengkapkan slogan Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian menjadi tema pada tahun ini kerana tidak melebihi 20 patah perkataan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon anda. Hanya pemilik akaun Facebook sebenar dan aktif yang telah mengikuti laman Facebook Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran akaun Facebook tidak dibenarkan. Keputusan adalah muktamad. Sebarang bantahan dalam apa jua cara tidak akan dilayan. 3 pemenang kuis soalan terkumpul akan menerima hadiah tajaan Olive House berupa hadiah utama, pakej umrah bernilai RM12,890. Hadiah kedua, pakej umrah bernilai RM8,190. Dan hadiah ketiga,
pakej umrah bernilai RM7,690. Setiap pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui lebih lanjut terma dan syarat penyertaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Itu dia. Anda bersama kami dalam Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian. Edisi istimewa Hari Raya Aidiladha. Masya-Allah. Kepada semua yang menonton, kami ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Semoga Allah menerima amalan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apakah 4 peristiwa? Ya. Tadi satu. Yang mana Nabi Ibrahim bertemu dengan keluarganya. Ya. Betul ya? Betul. Doktor. Kita mula dengan doktor dulu. Sambung 4 peristiwa tadi satu persatu. Silakan doktor. InsyaAllah Ustaz. Secara ringkasnya lah 4 peristiwa ni. Selepas Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail di Mekah, diriwayatkan dalam kitab Rahiqul Makhtum 4 kali Nabi Ibrahim datang. Kali pertama datang pensyariatan korban lah. Diperintahkan supaya disembelih anaknya. Kemudian selepas Nabi Ibrahim dah dewasa, Nabi Ismail dah dewasa, Nabi Ibrahim datang kali kedua. Bila mana Nabi Ibrahim datang sampai di rumah Nabi Ismail, ketika itu Nabi Ismail tidak ada di rumah. Kemudian ditanya kepada isterinya bagaimana keadaan hidup mereka. Lalu Nabi Ismail pun menceritakan kepada Nabi Ibrahim dalam keadaan dia tak tahu bahawa itu adalah ayah mertuanya. Dia menceritakan tentang kesusahan kehidupannya. Kemudian Nabi Ibrahim sebut, dia kata, pesan kepada suami kamu supaya buang pintu tingkap rumah kamu. Jadi bila Nabi Ismail balik, kemudian dia tanya kepada isterinya ceritakan keadaan tersebut. Lalu dia faham bahawasanya ayahnya pesan supaya menceraikan isterinya, lalu diceraikan. Lihat betapa taatnya seorang anak pada ketika itu, walaupun kisah luar biasa. Kalau Allah gitu ya, no? Macam sedemikian rupa. Masya-Allah. Kemudian peristiwa yang ketiga datang dari jauh, datang nak bertemu dengan anak. Tiba-tiba anak tidak ada di rumah. Tetapi datang bertemu dengan isteri Nabi Ismail. Dia menceritakan tentang kebaikan suaminya. Lalu Nabi Ibrahim kata, teguh, nanti suami kamu pulang, pesan pada dia, teguhkan tingkap pintu rumah kamu supaya dikukuhkan rumah tangga. Masya-Allah. Kemudian datang kali keempat. Itulah bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail untuk membina Kaabah. Masya-Allah. Dan di situlah bermulanya peristiwa pensyariatan haji. Wa'adzin finnas. Wa'adzin finnas. Sedikit Ustazah. Kalau nak, sebab Ustazah selalu bila panel cerita pasal sirah, yang saya yakin, saya tengok mata Ustazah macam dah bayang duduk tak berkuat. Ustazah duduk tengok macam tu depan bina Kaabah. Banyak travel. Saya bila Ustaz, betul tak saya duk kata tu Ustazah? Bila doktor sebut tadi, saya teringat cerita Nujum 4 Belalang. Ada satu masalah. Itu dia. Tak apa Ustazah. Okey, Ustazah. Saya terbayang macam mana Siti Hajar membesarkan seorang anak Nabi Ismail sehingga Nabi Ismail ini dia taat pada ayah dia dan menghormati ayah dia serta memuja ayah dia. Dia sangat, walaupun jarak jauh. Dia tidak ada rapat ataupun close relationship, ya. Tapi Siti Hajar itu dia orang kata tu kita kata menurunkanlah pemikiran dan juga jernih hati kepada anaknya supaya sentiasa mencintai, mengasihi, mentaati ayahnya. Macam seolah mengidolakan ayah dia tu, macam satu orang yang macam kalau anak pasti orang yang beriman, ayah orang paling beriman. Ayah dia jauh-jauh tu suruh cerai, tak ada sebab dia cakap ayah ni bukannya ayah yang nak hidup dengan dia. Kan? Dia tak ada pula kata gitu. Dia terus ikut dan patuh. Luar biasa. Ali Sayyidina Ibrahim. Luar biasa. Datuk. Ya. Datuk. Selepas ini. Dia bukan sekarang. Sebab ada satu masalah. Satu banyak. Dua sikit. Tiga.
kadang. 4. Jarang. Kita akan kembali selepas ini. Kita nak pergi mana Ustaz Megat? Ustaz Megat, 2 kali dia malam ini. Ini edisi khas malam raya ni, kita special. Tapi mana ni? Pernah berlaku sebelum ni. Ini masalahnya ni. Betul. Itu masalah. Kita sediakan kembali Rihlah Haramain untuk kali yang kedua. Kalau tadi ada Jabal Nur, sekarang kali ini kita ke Jabal Thur. Tu dia. Peristiwa Hijratul Rasul. Jom kita tengok Rihlah Haramain. الهجرة الرحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. اللهم صل على سيدنا محمد. Ketika hijrah Nabi SAW daripada Mekah menuju ke Madinah, baginda telah singgah di Gua Thur. Di sinilah terdapatnya Gua Thur, di atas puncak Bukit Thur ini. Nabi bersembunyi selama 3 hari sebagai strategi supaya orang-orang musyrikin tidak dapat mengesan jejak Nabi SAW. Dan ketika itu jugalah Sayyidatuna Asma, puteri kepada Sayyidina Abu Bakar, telah menghantar makanan bekalan kepada Nabi SAW. Dan di sini menunjukkan bahawa Allah mengiktiraf persahabatan Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi SAW ketika mana turunnya ayat Al-Quran, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mana Nabi berkata kepada sahabatnya, jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka menunjukkan kepada kita bahawa agama Islam ini tidak boleh bergerak secara seorang diri, mesti kena ada kawan-kawan yang membantu. Bahkan pengiktirafan Allah SWT itu bukan sekadar di sisi manusia, bahkan disebutkan dalam Al-Quran dan kekal hingga akhir zaman. Nabi SAW daripada Quba dan meneruskan perjalanan untuk masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi telah lalu di kawasan Bani Unaif. Di sini kampung Bani Unaif, dan masuk waktu solat subuh pada ketika itu. Nabi menunaikan solat subuh yang pertama sebelum sampai ke bumi Madinah di Masjid Fajar ataupun Masjid Musabbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Seronok tadi sebab Ustaz Megat kata tadi dia tak boleh jalan seorang-seorang, dia kena ada kawan. Cuba bayang kalau duduk atas ni seorang-seorang duduk takbir. Sedih tu. Dah nak tengok burung tu memang pakat ke macam mana? Pakat. Belanja semua. Allah Ta'ala semoga memberkati berjalan sampai semua. Amin ya rabbal alamin, dan menjadikan semua yang menonton yang berada di sini tidak akan putus-putus hubungan dengan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Amin. Insya-Allah. Terima kasih. Baik. Ya. Ya. Masalah tadi. Masalah. Saya ni tukang ni lah. Doktor duk sebut tu kan. Kadang orang tak faham. Pasal apa Nabi Ibrahim suruh tukar alang apa semua? Ya. Nak cerita bahawa isteri pertama Nabi Ismail tu jenis komplain banyak. Mai duk komplain laki aku lah susah lah apa payah lah. Nabi Ibrahim tengok isteri macam ni tak akan membantu suami dia. Bila mai tukar hal lain menikah hak baru ni pula, hak ni elok dia kata jaga dia elok ni. Jadi dia nak pesan pada akak-akak semua di rumah, jadilah seorang isteri yang bersyukur, yang menghormati suami, jangan duk cerita buruk pasal suami ni. Kadang-kadang duk cerita dalam TikTok, cerita dalam Facebook, lelaki tak guna lah apa semua ni. Ini pengajaran pertama. Yang kedua kita lihat daripada apa yang Ustazah sebutkan tadi. Bagaimana jarak daripada Palestin nak pergi ke Mekah tu 1,600 km. Baik. Allah jauh. Dah lah tinggal seorang-seorang. Itu nama dia kemuncak kesusahan. Tak ada elektrik, tak ada air, tak ada orang, tak ada jiran, tak ada rumah. Tak ada pasar raya.
kedai apa pun tak ada. Serius. Boleh bayang tak, dua beranak kecil pula duduk menyusu pergi malam-malam Laguna. Kita kalau blackout pun menjerit satu flat. Api. Ingat ke bomba, elektrik tak ada. Kita kalau ayak pun tak ada. Ayak tak ada, tak tahulah. Bayangkan mereka dua beranak situ. Biasalah. Kita tadi Ustaz Don kata kalau dia seorang-seorang takbir atas pentas ni, dia punya. Nak jadi apa? Duduk dia. Bayangkan dua beranak ni malam-malam duduk sunyi, tak ada siapa. Tak ada pula dia kata, aku nak balik. Tak kira. Aku nak pergi Palestin, duk kira tinggal aku seorang ni. Dia tak cakap macam tu. Tengok balik Ustazah kata apa tadi. Bila Siti Hajar kata, abang, Allah kah yang perintahkan kami duduk sini? Ya, Allah yang perintahkan. Kalau Allah kata, kami yakin Allah takkan sia-siakan kami. Bayangkan kalau suami akak pergi haji lah, waktu nak turun tangga tu, abang nak pergi haji dah kah? Nak pergi. Duit belanja abang. Aku tinggalkan hang pada Allah. Agak-agak isteri abah. Dia terajang lelaki jatuh. Jadi tuan-tuan, di sini kita lihat satu pengajaran kemuncak kesusahan datangnya pada Siti Hajar. Adakah Allah betul-betul menyusahkan dia? Tak. Iman menjadikan dia, Allah takkan susahkan aku. Dengan sebab dia redha, dengan sebab dia sabar, apa dia dapat dan apa kita dapat. Ayat Azam lah. Sampailah orang teringin nak pergi Mekah. Sampailah orang tak pernah berhenti kunjungi Kaabah. Sampailah air Zam-Zam kita duk minum. Itulah kekuatan orang perempuan bila dia sabar, bila dia redha. Anak dia pun baik. Dan dia tak pernah kata ke anak dia, hang selalu kira apa hang? Dah lah tak belah hang. Main nak sembelih hang lah apa. Dia tak pernah kata lagu tu. Tapi sekarang ni berapa ramai ibu-ibu yang bila bercerai, bila tinggal tak bagi baik dengan pak. Tak bagi tak bagi rapat dengan mak dia, tak bagi rapat dengan suami dia, dengan bapa dia. Pasal apa? Kan dia belah hang. Pandai tua-tua bangka pun nak mai cari hang. Cubalah kita belajar daripada Siti Hajar. Bagaimana dia mengajar anak dia supaya taat kepada bapa dia. Subhanallah, inilah dia tuan-tuan, pengorbanan yang kita belajar bila datang Hari Raya Aidiladha. Rupanya semua daripada doa tu noh. Rabbi habli minas salihin, doa Nabi Ibrahim tu. Ya. Alang, malam ni doa makbul. Balun sikit. Dah yang sebut dia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah. Amin. Semoga anak-anak kita jadi anak yang soleh lah. Ya Allah. Rancangan ni tambah sejam lagi kah? Masa lama tu. Masa lama. Masa sesat. Kalau dia tambah sejam lagi bagus. Okey. Kita ada masa lagi. Kita ada berapa minit lagi? Ada lagi. 3 minit. Okey, doktor. Sambungan daripada sini sikit. Kalau disebut tadi bagaimana kalau realiti kita hari ni lah kan. Bukan kita kata bila bergaduh bercerai. Tetapi kadang-kadang dalam dunia moden hari ni, berapa ramai isteri, saya sentuh bila Ustazah sebut, Datuk sebut, berapa ramai si ibu, dia boleh hentam ayah di depan anak-anak, di depan suami, di depan anak-anak. Ini menyebabkan bagaimana satu generasi yang besar, dia hilang respect pada orang tua dia. Orang tua. Sedangkan kita dididik, Ustaz, kita kecil-kecil dulu, dengan ayah kita ni, kita takut. Kita takut, kan? Mak kita pun didik kita, kalau nak minta duit, minta kat mak. Ayah nanti dia ajar hormat. Tetapi hari ini generasi yang mana depan-depan si ibu boleh hentam si ayah, boleh kata pada si ayah macam Datuk sebut tadi, boleh kata dalam TikTok, boleh kata dalam Facebook, walaupun mungkin tak bercerai lagi. Jadi di mana satu generasi kita rasakan kalaulah perkara ini berlaku, bagaimana generasi masa depan kita dalam negara kita nanti? Hilang berkat. Ustazah banyak menceritakan tentang kekeluargaan. Sikitlah satu, kalau ada formula, okey. Datuk ceritakan isunya. Doktor menimbulkan apa perkara yang akan berlaku daripada situ. Sedikit kalau ada satu penyelesaian untuk kita semua ambil pengajaran. Penyelesaiannya adalah kepimpinan seorang lelaki. Dia kembali balik kepada lelaki. Bagaimana seorang lelaki itu memimpin isterinya. Sebagaimana Sarah dan juga Siti Hajar kan menjadi seorang isteri yang salihah, menjadi isteri yang mentaati, menjadi isteri yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru natijahnya itu kepada anak-anak dan juga kepada diri isteri itu sendiri. Sebab isteri itu dia ada walinya. Dia ada ayah dia yang mengajar kan, kemudian dikahwinkan suaminya pula yang perlu mendidik. Jadi di sini kita kena perkasakan kembali pula kepada kepimpinan
kaum lelaki. Allah. Ar-rijalu balik kita balik lah maknanya. Balik kat kita balik cerita. Kena bimbing, kena guide. Ya. So yang ni sokong. Ya. Semua tu sunnah-sunnah para anbiya dah ajak lah. Betul. Kan? Nabi Adam tak ada seorang-seorang, dia ada Hawa. Betul. Kalau Ustaz, kalau kita tengok pada sejarah sirah pun, Siti Hajar tu bapak dia pun orang baik-baik. Ya. Saat lagi. Jangan dadu jangan buka lagi. Jangan. Kita akan sambung selepas ini. Lagi aku akan kenal lagi. Sabar Datuk. Sabarlah Datuk. Begitulah cara berfikir. Kita akan sambung selepas ini. Jom kita berhibur dengan kumpulan qasidah. Hiburkan kami dengan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falatafaddal mashkura. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود محمد طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود يدي أقصى مرامي أحظى بالشهود بنيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب سلامي يا ذاكي الجدود وأرى باب سلامي يا ذاكي الجدود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود يا طراز الكون إني عاشق مستهام مغرم والمدح فني يا بدر التمام يا طراز الكون إني عاشق مستهام مغرم والمدح فني يا بدر التمام طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي
Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu, terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya? Kami, unit media Tabung Haji mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari E-Type Tabung Haji mengucapkan Salam Aidiladha dari Makkah Al-Mukarramah untuk seluruh rakyat Malaysia. Kami pakar rujuk Tabung Haji mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal bin Muhammad Yusof, pengarah operasi Madinah mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh rakyat Malaysia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Awak dia bunyi lain ya? Lain sama. Itu dia taranum lain sikit, taranum sikah. Biasa di mana? Di Mekah. Biasa di Madinah. Macam tu lah takbir raya dia. Kalau kita Malaysia? Kita jiharkah, dia bunyi dia macam sedih sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar, Allah. Dia ada sikit lah. Itu dia, subhanallah. Jadi makna kalau esok di masjid-masjid, semua orang boleh buat banyak lagu lah. Boleh. Lagu Mekah tadi, lagu Mesir. Mesir tadi ada, lagu jiharkah ada, lagu sikah pun. Yang tak ada aja. Tak lagu hak Datuk sebut dia tak tahu lagi dia. Allah. Baik, bersama kami lagi dalam Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian, dibawakan oleh Olive House. We begin with nature. Dan kita sebenarnya berada di penghujung rancangan. Dalam bahagian Al-Bayan. Jadi tadi kita terhenti seketika. Boleh sambung balik dari situ. Masalahnya. Ya, bila kita lihat tentang kepribadian Siti Hajar, ia menjadi contoh kepada kita semua. Kita kena lihat bagaimana sejarah Siti Hajar itu sendiri, isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun keturunan dia, sejarah dia tak disebut di dalam Al-Quran, tetapi dalam kitab-kitab membicarakan tentang asal usul dia. Ada yang mengatakan bahawa dia berasal daripada keturunan Nabi Saleh daripada kaum Ad pada masa itu. Maknanya raja, dan dia anak raja pada masa itu, dan raja itu ditawan oleh kerajaan Mesir dan menjadi duduk di istana dan dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pendidikan seorang bapa, pendidikan seorang suami yang baik menghasilkan seorang perempuan, seorang ibu yang sangat mulia. Allahu Akbar. Baik, doktor, sikit. Bila kata macam tu, malam ni saya yakin semua yang menonton kata, okey, aku nak mula first step sebagai seorang bapa. Nak start kat mana? Yes. Kalau kita ambil untuk amalan Hari Raya esok, apa kita nak mula? 1-2 poin? Boleh sambung dengan Ustazah dan seterusnya. Ada Hari Raya. Kalau kita untuk seorang ayah nak terapkan.
seorang ayah nak terapkan. Ya. Paling pentinglah kalau kita tengok Ustaz dalam masyarakat realiti kita hari inilah bagaimana kejut anak bangun subuh solat berjemaah. Itu nombor satu. Sebab kita tengok hari ini ayah mampu gerakkan anak untuk ke sekolah. Ya. Tapi seorang ayah tak mampu nak gerak anak untuk bangun solat subuh. Khususnya kalau boleh bawa lagi untuk solat berjemaah dalam keluarga ataupun bawa ke masjid. Betul. Itu nombor satu. Itu nombor satu. First step, Ustazah. Sokong kepada suami. Sokong pada suami atau si ayah tadi yang mengejut anak-anak. Suruh mengiyakan, jangan defend. Kata biarlah dia memang tadi dah tidur, kecil lagi. Jangan. Kata ayah kejut dah tu kan. Cepat. Itu sokongan. Bila timbul sokongan macam tu, akan wujud satu komunikasi berkesan dalam keluarga. Betul tak saya sebut benda tu? Terbaik. Baik. Doktor, sikit satu. Amalan-amalan sunat untuk hari raya esok 1-2 yang doktor boleh kongsi supaya ayah-ayah boleh bagi tahu ke anak-anak. Paling mudah kalau kita tengok nombor satu Nabi SAW bila mana hari raya Aidiladha Nabi tak makan sebelum semayang solat dulu raya Aidiladha. Ya, satu. Yang kedua, doktor nak sambung? Datuk? Ya? Doktor. Tadi doktor dengan ustazah sebut tentang kejutkan anak sembahyang subuh. Betul. Itu kalau budak tu kecil. Kan? Ni ham menantu balik. Saya. Okey, yang tu kita kena duduk jauh. Ni kena orang yang betul. Jalan duduk jam nak balik kampung ni. Berapa ramai pak mertua tak berani nak kejut menantu. Sebab lewat sampai. Lewat sampai benda buat balik raya pula lemang 4 batang. Takkan aku nak kejut lemang tu. Kalau boleh, pak mertua ke siapa ke ambil kayu ke apa ke, ketuk pintu. Hampa ingat ni hotel ke? Bangkit sembahyang. Pak mertua kena betul. Pak mertua saya tu ketuk dinding, dia duduk bawah, saya duduk tingkat atas. Elok subuh dia buat senyap dia buat ni gong. Kita pantau isyarat. Imam muda tak imam muda? Imam tak imam. Pi Ramli dah buat dah. Dia jolok motor tu. Ramli cari. Jolok motor ya bang. Pak ni kena berani pi buat. Betul. Bukan kata waktu kecil saya. Kadang-kadang kita kecil kita kejut dia. Tapi bila budak tu dah besar, budak tu dah kahwin, buat balik suami dia, buat balik isteri dia, kadang-kadang kita malas nak cakap. Takut tak rasa. Lagipun depa bagi duit setiap bulan kan raya kan. Tiba-tiba bulan depan tak bagi. Itulah bang. Pandai-pandai duk kejut budak sembahyang subuh. Dah langsung tak dapat duit. Ibu saya duduk di rumah saya. Alhamdulillah. Saya ustazah. Saya dah dewasa. Tapi setiap 5 pagi ibu saya kejut saya. Allahu akbar. Ustazah kejut ustazah pagi. Masya-Allah. Imam tu. Semoga Allah merahmati ibu ayah yang sentiasa mengingat anak-anak. Betul Allah. Hubungan dengan Allah. Sebab apa pun permulaan dekat subuh tu kan. Ya. Subuh. Subhanallah. Walaupun kita tengok jambang janggut ustaz panjang. Misal Ustaz Adon bertaring, tapi dia tetap ada ayah, dia tetap ada mak. Betul. Macam mana pun tetap anak aku. Yeah. Misal ham taring sekalipun, bangkit sembahyang. Yang tu megah alam sengketa. Ya. Banyak cantik kan. Begini alam sengketa. Dia kena lawan dengan siapa tu? Nilam. Sang Nilai Utama. Ya. Tun Nilam itu dia. Banyak mesej rupanya. Iya, semoga Allah merahmati mereka. Baik, di penghujung rancangan kita. Saya rasa tak sesuai. Betul. Dalam keadaan macam tu, sebagai penutup ni lah. Untuk 3 minit yang berbaki, saya rasa lebih baiklah kalau saya bagikan doktor buat kesimpulan 1 minit, ustazah kesimpulan 1 minit, datuk kesimpulan 1 minit dan kepada kawan-kawan ahli panel juga supaya semua masyarakat dapat kebaikan pada malam yang mulia ini. Ya, betul. Doktor silakan. Kesimpulan pada malam ini daripada apa yang kita kongsi. 1 minit. Bila sebut tentang pengorbanan, jangan kita berkorban kerana manusia. Kerana manusia makhluk yang tidak tahu untuk memberikan orang kata apa? Menghargai kita. Tetapi berkorbanlah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah apabila kita berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran tu berlipat kali ganda dan kita akan dapat benda yang tak terjangkau di fikiran kita. Masya-Allah. Allahu akbar. Itu satu kesimpulan yang luar biasa. Sampai Ustazah. Boleh saya simpulkan dengan doa? Ya. Kami sedia mengaminkannya. Kami sedia mengaminkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Kurniakan kepada kami
cintamu dan kasih sayangmu. Amin. Kurniakan kepada kami kasih sayang daripada orang-orang yang mencintaimu. Amin. Ya Allah, cenderungkan hati kami untuk menuju kepada amal ibadat yang boleh membawa kepada kasih sayangmu terhadap kami. Amin. Ya Allah, jadikan kecintaan kami terhadapmu melebihi dari segala kecintaan kami terhadap dunia ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Yang sampai pada Allah takwa. Bukan daging dia, bukan darah binatang korban. Ya. Jom kita persembahkan ketakwaan kita pada Allah. Yang kedua, saya nak cakap bahawa Hari Raya Korban adalah hari raya, hari bergembira. Jadi malam ni kita tengok Ustaz Don seronok, saya seronok, Ustaz Pakru seronok, Ustaz Megat seronok. Kumpulan sudah tak salah berseronok. Bukan makna hari raya ni. Apa perasaan Ustaz Don? Ni hari raya, tolong faham Kak. Cubalah kita hidup dalam realiti. Kita juga perlu hiburan, kita pula perlu keseronokan. Jangan melampau sudah. Jadi harap faham tuan-tuan, inilah suasana hari raya. Selama bila kita nak sebut tuan-tuan yang saya hormati, hari raya merupakan ni hari raya Kak, hari seronok Kak. Kalau hari seronok apa ni? Apa ke Saya cuma minta satu, dia mau nengok saya kumpulan qasidah ni. Saya ni minat benar dengan Ahmad Jais. Kalau boleh tukar lagu Ahmad Jais sikit. Hari Raya Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Ada boleh ke tukar ni? Saat lagi kita akan sambut insya-Allah. Kita akan berqasidah sama-sama penutup Burdah Hari Raya Ahmad Jais. Semoga Allah merahmati semua orang lama tadi tu yang buat lagu Cindai dan sebagainya. Tapi sebelum tu jom kita tengok dulu apa yang kita akan hidangkan untuk semua orang esok ada lagi episod terakhir Salam Baitullah dan jawapan kuis juga. Saksikan. Ya, alhamdulillah itu dah jawapan untuk soalan kuis. Tahniah kepada pemenang-pemenang kita. Tahniah. Yang sentiasa bersama support daripada awal. Kumpul pun ada juga tu. Ya, betul. Hadiah umrah jangan lupa. Ya. Senang Salamullah pagi ni kita memang nak bagi sebenarnya hadiah ni. Betul. InsyaAllah kita nak ucapkan terima kasih kepada semua terutama penaja utama kita lah. Olive House. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih Terima kasih juga kepada panel jemputan kita, para ilmuwan, kepada doktor, kepada ustazah, kepada datuk. Masih banyak malam ni orang kata kenyang sungguh. Malam raya. Bukan ketupat tau. Dengan ilmu. Betul. Dan daripada saya selaku peneraju yang bersama-sama menjadi nahkoda kepada Bahtera Salam Baitullah untuk kali ini, saya mewakili seluruh warga kerja Salam Baitullah mengucapkan dengan rendah diri kami kepada semua rakyat Malaysia, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amalan kita di bulan Ramadan yang lalu, menerima amalan kita di hari raya, memperkenankan doa semua orang pada malam ini, dan jangan lupa untuk terus berdoa sebab sampai ke esok subuh masih dijanjikan makbulnya doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakbir juga dan teruskan bertakbir sampai esok kita akan selamat Pak Aid. Dan saya mengajak semua untuk sama-sama kita membaca salawat pada malam ini sebagai penutup. Mudah-mudahan dengan berkat memuji Nabi kita akan mempertahankan diri kita untuk mendapatkan syafaatul uzma di hari akhirat kelak. Boleh? Jom sama-sama kita menenangkannya. Sekali lagi ampun maaf daripada kami semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi وعلى آله وصحبه وذرياته صلى الله وسلم عليه da 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 da
للخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم seruan kita untuk semua selawat 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 hari raya selawat 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 hari raya. Ya Allah, percussion. Ya terbuka. Ya Allah. Ya Rabbana. Ya Allah.